Ya, baik Auda, seperti yang telah pun kita janjikan di mana di jam 80 ini kita akan bawakan mengenai dengan segmen Melayu Islam Beraja ya, di mana kita akan bicara mengenai dengan cabaran-cabaran MIB sebagai cara hidup bangsa Brunei selepas era kemerdekaan. Jadi kita akan mengikuti segmen Melayu Islam Beraja ini selepas ini. Berbicara mengenai dengan cabaran-cabaran MIB sebagai cara hidup bangsa Brunei selepas era kemerdekaan. Dan Alhamdulillah pagi ini kita telah menjemput seorang tetamu undangan kita. Boleh mengenalkan? Ya, baik. Kita perkenalkan Intan ya. Itu Yang Mulia Dr. Awang Haji Muhammad Hadi bin Haji bin Muhammad Melayung, merupakan Yang di-Pertua Persatuan Sejarah Brunei Persebar ya, yang bersama kita di studio pada saat ini. Kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Sihat. Kita ni bulan Ramadan ni mesti sihat, sihat ya Doktor. Ya, untuk persediaan. Alhamdulillah. Ya. Itu yang kita harapkan ya. InsyaAllah. Baik, sebagai mukadimahnya nanti ni mungkin Yang Mulia Doktor dapat mengungsikan ya. Dan kita ingin juga mengetahui akan tajuk cabaran-cabaran yang seperti kita berikan tadi kan internet di awal pertemuan kita, iaitu cabaran-cabaran MIB sebagai cara hidup bangsa Brunei selepas era kemerdekaan. Mungkin apa yang dapat Tuan Doktor jelaskan secara rincinya? Silakan. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya dalam menyentuh mengenai yang cabaran-cabaran MIB ataupun konsep Melayu Islam Beraja yang merupakan kita ni punya cara hidup yang telah lama kita ni amalkan, dan kita boleh merujuk sebenarnya bukan sahaja negara, bahkan juga bangsa Brunei sendiri memang menghadapi cabaran-cabaran dalam mengukuh, dalam mengamal, dan juga dalam kita ni mempertahankan konsep ini sebagai satu daripada ketahanan nasional kita ni. Ini jelas sebagaimana yang dititahkan Kemuliaan Kebadulian Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasanul Ruqyah Muzaddin Wadullah Sultan dan Persatuan Negara Brunei Darussalam, iaitu setelah lebih kurang 6 tahun selepas kita ni mencapai kemerdekaan, Baginda mengakui akan Brunei menghadapi cabaran-cabaran dalam era globalisasi, khususnya dalam abad 21 ini. Jadinya adalah menjadi satu keperluan untuk bangsa Brunei memiliki ataupun mempunyai satu dasar ataupun filosofi sebagaimana yang dikatakan untuk kita ni mengekalkan ketahanan nasional kita ni, untuk mempertahankan jati diri dan identiti kita ni. Jadi dalam hal ini, apabila negara Brunei mencapai kemerdekaannya pada 1 Januari 1984 dengan memasyurkan akan statusnya sebagai sebuah negara yang berdaulat dan merdeka, iaitu yang berdasarkan kepada konsep Melayu Islam Beraja, banyak di antara rakyat Brunei ataupun penduduk Brunei sendiri yang tidak memahami ataupun tidak menyedari akan kepentingan konsep ini, yang menjadi kita ni punya firewall sebagaimana Baginda katakan, firewall untuk mempertahankan jati diri kita, mempertahankan kedaulatan, kewujudan negara kita ni. Karena kalau kita ni melihat berdasarkan sejarah negara kita ni, bahawa sebelum kita ni mencapai kemerdekaan itu, kita ni mempunyai sebuah negara yang besar, wilayah yang besar dan berdaulat ya. Satu empire yang luas yang kita ni mana miliki sejak dari zaman Sultan yang ketiga, iaitu zaman kegemilangan kita ni, iaitu merupakan Sultan Sarip Ali ataupun Sultan Berkat, yang telah memantapkan atau mengukuhkan kedudukan Brunei sebagai sebuah negara bersultan yang memegang pada agama Islam dan berbudaya Melayu itu.
Dan sehingga keseluruhan, bukan saja Kepulauan Borneo, bahkan sehingga sampai ke Filipina itu pengaruh Brunei sebagai sebuah empayar yang luas yang mempunyai pengaruh yang kukuh dalam bidang perdagangan, dan bidang agama, dan juga bidang politiknya. Jadi inilah 3 perkara yang paling penting yang perlu kita ni kekal dan kita ni pelihara dalam era globalisasi. Artinya kita ni zaman yang lalu itu merupakan satu empayar yang luas, tetapi telah menjadi satu empayar yang kecil sekarang ini. Hanya keluasan kedai 2026 batu persegi. Betul. Jadi harus kita ni mempelajari, harus kita mengkaji dari segi sejarah. Kenapa terjadi perkara begini? Ini adalah kerana kita ni tidak dapat mempertahankan khususnya ajaran-ajaran agama Islam yang murni, ya, yang mana kadang-kadang kita ni lalai, yang menyebabkan kita ni tidak dapat mengikuti apa yang sebenarnya falsafah dasar negara kita ni yang telah dipertahankan oleh generasi yang tua itu. Ini merupakan satu tanggungjawab sebagaimana baginda titahkan yang harus kita ni amalkan dan tidak boleh dipersoalkan. Kerana perkara ini apabila kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1984, untuk bukan saja diperjelaskan kepada rakyat dan penduduk Brunei, bahkan juga kepada dunia antarabangsa. Sebagaimana kita ni telah proklamasikan pada Januari, pada 1 hari bulan Januari 1984, bahawa Brunei akan kekal sebagai sebuah negara yang berdaulat, sebagai negara yang merdeka, tetapi bersandarkan kepada nilai-nilai yang terdapat dalam IMIB ini. Nilai-nilai inilah yang sebenarnya yang menjadi kita ni punya ketahanan nasional yang boleh menjadi kita ni amalkan, kerana ia adalah merupakan satu cara universal, bukan saja untuk rakyat Brunei, bahkan apa saja bangsa di negara Brunei tidak mengira keturunan, sebagaimana baginda titahkan, tidak mengira keturunan, tidak mengirakan agamanya ataupun di mana asalnya mereka, bahawa IMIB ini, falsafah ini adalah merupakan, khususnya agama Islam itu adalah merupakan untuk kesejahteraan, untuk keselamatan penduduk negara Brunei Darussalam. Ini jelas apa yang telah dapat kita lihat dalam era sekarang ini, di mana dunia sekarang ini telah begitu risah dengan keadaan penyakit COVID-19. Pandemik ini. Pandemik ini. Ini merupakan satu cebaran, cebaran bukan saja kepada negara kita ini, bahkan kepada dunia sekarang ini. Jadi kita tetap syukur dengan adanya anugerah Allah SWT. Karena ini adalah merupakan anugerah yang menjadi kita ini punya pendinding untuk kita menghadapi, untuk kita ini mengawal keadaan apa juga cebaran-cebaran, cuma aja daripada dalam atau daripada luar. Kalau dulu cebaran-cebarannya memanglah kita ini melihat nampak dari segi fizikalnya, yaitu kedatangan kuasa-kuasa barat itu yang menyebabkan kehancuran kepada kuasa politik kita ni, kepada kuasa ekonomi kita ni, dan kepada budaya dan bahasa kita ni. Tapi sekarang ini mungkin cebaran-cebaran itu berbentuk yang lain pula, termasuk COVID-19 ini merupakan cebaran. Jadi kita ni mesti kembalikan semula kepada agama Islam. Iman merupakan, karena kalau penyakit itu memang didatangkan daripada Allah, maka pada dia kita ni meminta balik, meminta arti ubatnya macam mana, kita ni bersyukur, itu berdoa. Artinya dalam konsep IMIB yang paling penting dalam Islam adalah kita ni sentiasa bersyukur, dan dua, ini merupakan senjata kita sebagai banyak, dan mendekatkan diri sebagai konsep negara Islam, yaitu negara zikir. Sebagaimana yang baginda titahkan pada tahun 1990, yang paling penting dalam mendukung keagungan agama Islam itu adalah kita ni perlu mendekatkan diri dengan Allah SWT, dan malu mendekatkan diri dengan Al-Quran misalnya, khususnya di bulan Ramadan ini, untuk mendapatkan kita ni punya kita ni mendapatkan lagi rahmat daripada Allah, keberkatan daripada Allah bulan Ramadan ini. Mungkin ini satu cara lagi untuk kita ni menghadapi penyakit COVID-19 ini dalam era kemudahan ini, dengan membaca Al-Quran misalnya, banyakkan bersedekah, banyakkan beribadah. Ini adalah merupakan cebaran-cebaran yang harus kita hadapi dalam era globalisasi. Kalau dulu dari segi sejarahnya, dari segi fizikal, tapi sekarang pula dari segi psikologikal. Dan yang paling penting lagi cebaran dalam era selepas kemerdekaan ini ialah sikap kita ni. Ini yang paling tingkat, sikap masyarakat Brunei, khususnya selepas merdeka, apabila dimasyurkan IMIB itu kepada masyarakat Brunei. Banyak yang anda tahu, banyak yang anda faham, dan ada yang tidak langsung mengambil indah. Pada konsep itu dianggap sebagai konsep yang baru. Dia diperkenalkan, tapi yang sebenarnya
apa yang diperkenalkan konsep itu sudah lama diamalkan tanpa kita ni sedari. Dan Kebah Duli mengingatkan telah bertitah bahawa memang ini nampak macam konsep yang baru punya, tapi sudah lama diamal, 600 tahun yang lalu. Cuma ianya diproklamasikan pada 37 tahun yang lalu itu. Itulah yang perlu, kerana cabaran-cabaran ini adalah merupakan cabaran daripada masyarakat Brunei dan juga pengaruh daripada luar negara. Paling penting 84 banyak pengaruh daripada luar negara mempersoalkan kemampuan kita ni. Sejauh mana kita ni mampu. Sejauh mana kita ni mampu dan membangun Brunei sebagaimana yang kita ni promosikan sebagai sebuah negara yang merdeka berdaulat. Jadi langkah-langkah strategi selepas kemerdekaan, banyak langkah-langkah yang telah kita ambil, sama ada oleh pihak kerajaan atau pihak swasta dan pihak individu. Dan yang paling penting sekali langkah yang kita ni ambil ialah menjadikan MIB ini sebagai salah satu daripada cara hidup dengan menyebarluaskan, mempromosikan kepada kehidupan masyarakat kita ini. Misalnya dari segi pendidikan. Dan MIB ini telah menjadi satu daripada subjek ataupun mata pelajaran apabila Universiti Brunei ditubuhkan pada tahun 1984. Dengan sendirinya pada tahun 1985 itu juga kita ni telah mewujudkan satu badan yang bertanggungjawab untuk mempromo dan juga untuk mengukuhkan lagi konsep ini kepada masyarakat kita ni, yang di Badan Kebangsaan konsep Melayu Islam Raja. Itu pada tahun 1985. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi kita dah pun mengetahui tadi mengenai dengan cabaran-cabaran sebab saja Brunei sebab saja mencapai kemerdekaan, dan tadi pun Doktor pun telah pun menjawab yang mengenai dengan secara ringkas apa yang telah pun diambil oleh pihak yang berkenaan. Jadi Doktor mungkin boleh dijelaskan ni secara ringkas kepentingan MIB yang jelas kepada kemantapan sosioekonomi dan politik negara ini bagi survivalnya di masa akan datang. Macam mana tu? Ya. Sebenarnya MIB ini adalah yang paling penting adalah nilainya. Nilainya dia. Jadi bagaimana, ini banyak persoalan ya, kebanyakan orang yang tidak faham. Bagaimana MIB ini dari segi MIB ini nilai dapat membantu dalam bidang ekonomi, membantu dalam bidang sosial, membantu dalam bidang politik. Artinya semana kita ini dapat mempertahankan, misalnya memaju membangunkan ekonomi negara kita ini. Artinya yang paling penting berdasarkan sejarah juga, kita ini melihat terdapatnya nilai-nilai di sana itu adalah nilai-nilai untuk bidang ekonomi. Misalnya nilai orang Melayu berjarih, berkarih, berlurik itu adalah nilai untuk kita ni berusaha dalam bidang ekonomi, bidang perdagangan. Dan dari segi Islam pula, kalau kita ni melihat, memang digalakkan kita ni berkecimpung. Kerana rezeki itu, yang kita ni lebih 90% adalah dalam kegiatan perdagangan, perusahaan. Jadi kita ni harus berusaha. Artinya nilai itu ada di sana. Nilai itu. Hanya kita ni mau membuat ataupun tidak. Arti kerana kita ni punya rezeki ataupun kita ni punya nasib itu adalah bergantung kepada diri kita ni sendiri. Betul. Kita ni perlu mengubah sikap kita ni, sama ada sikap daripada hindar rajin kepada rajin, malas kepada rajin dan sebagainya, berusaha. Artinya nilai-nilai itu terdapat. Nilai-nilai itu terdapat dalam bidang ekonomi. Misalnya bidang pertanian sekarang ini. Bumi hijau, konsep bumi hijau. Apa yang perlu kita ni lakukan? Mendukung apa yang telah dititahkan selaras dengan dasar dasar bumi hijau yang telah dititahkan. Itu dasar 2035, wawasan negara. Untuk kita ni dapat berdekari, khususnya dalam era epidemik ini. Ini lagi kita ni payah bergantung kepada masyarakat luar. Ini lagi payah kita ni bergantung kepada misalnya ekspor daripada luar. Kita ni dapat menghasilkan sendiri di dalam negeri bahan-bahan itu. Ini keuntungan untuk memajukan diri kita ni. Inilah rahmatnya juga. Rahmatnya juga Kompleks 19 ini semestinya merupakan satu yang negatif aja, betul. tapi yang positif, mengubah sikap kita ni, memberi kesedaran. Boleh jadi selama ini kita ni lalai hanya bergantung, dah pandai membuat itu dan pandai ini. Sekarang ini boleh kita dibuat dalam bidang pertanian, cara kecil-kecilan, bertanam bercocok tanam, memelihara ternakan dan sebagainya. Inilah nilai-nilai yang perlu ada, yang perlu diamalkan dalam masyarakat kita berdasarkan MIB. Ini strategi, ini dari segi sikap kita ni. Artinya sikap yang perlu ada pada orang Brunei sebagaimana yang baginda titahkan. Dan dari segi lain, kalau kita ni melihat juga berdasarkan kepada nilai, misalnya kalau kita ni mempertahankan nilai-nilai budaya, bidang sosial kita ni,
bidang sosial kita, dari segi bahasa kita ni, dari segi tingkah laku kita ni, dari segi tabiat kita ni, cara kita ni makan, cara kita ni berpakaian, semuanya adalah berdasarkan kepada nilai, atau berdasarkan kepada apa identiti kita ni. Sebagaimana baginda Bahadur yang Maha Mulia Paduka Haji Binda Tutan pernah bertitah. Ya. Kalau kita ni mau menjadi orang bangsa Brunei yang sendiri, hendaklah kita ni memakai berdasarkan kepada budaya kita ni, identiti kita ni, tingkah laku kita ni, bahasa. Misalnya dari aspek bahasa. Ada kadang-kadang kita ni tidak tahu bahasa Melayu kita ni sendiri. Betul. Dan tidak mengakui kemampuan bahasa Melayu kita ni yang pernah menjadi bangsa, bukan saja dalam bahasa bidang politik, bahasa bidang perdagangan, bah juga perkembangan sosial dalam Iraq, Nusantara, sebelum kedatangan kuasa-kuasa Barat. Kenapa kita ni tidak boleh mampu memperkenalkan, mengukuhkan menggunakan bahasa Melayu sendiri? Arti itu adalah merupakan sikap yang perlu pada kita ni untuk mempertahankan budaya kita ni, budaya Melayu, bangsa Melayu, sikap orang Melayu yang suka menolong, bekerja sama. Artinya terdapat nilai-nilai misalnya budi bicara, misalnya budi bahasa, itu adalah merupakan nilai-nilai imabi yang harus kita ni pertahankan, yang menggambarkan identiti kita ni. Dan juga yang paling penting adalah nilai membantu dan hendaknya kita ni camah mata yang cukup membantu apapun masalah-masalah. Ini yang perlu diamalkan berdasarkan kami imabi dalam kita ni mewujudkan budaya kita ni, budaya kebruneian. Bangsa Brunei adalah bangsa tidak mengira apapun bangsa kita ni, apapun agama kita ni, tapi kita ni bersatu padu untuk mendukung kita ni. Jadi berdasarkan kepada nilai-nilai ini yang paling penting ialah penyatuan itu, perpaduan. Hidup bersatu padu seperti aur dan pedang. Ini dah yang perlu kita ni pertahankan dalam ini merupakan cabaran ni dalam era-era. Kalau kita ni melihat dalam keadaan era globalisasi ini banyak perpecahan-perpecahan, banyak apa ni kita ni melihat tunjuk perasaan ataupun rasa tidak puas hati, terutama sekarang ini yang cabaran utama kita ni dari segi misalnya tidak ada pekerjaan, pengangguran, kemiskinan. Jadi apa caranya kita ni menganu itu ialah dengan berusaha menggunakan nilai-nilai ini dilaksanakan, dihayati untuk kita ni supaya kita ni dapat mengubahkan diri kita ni. Dan selain daripada itu Tuan Haji, yang paling penting juga dalam proses sosialisasi ini, kita ni sosialisasi untuk pasal generasi kita ni sentiasa berubah. Pasal berubah. Ini semuanya generasi kita ni yang baru ni tahu akan nilai, tahu akan kepentingan ini. So dalam proses pendidikan amat penting. Nilai-nilai ini diajar, dididik dan diasuh. Memang ini tidak dinafikan, memang berjalan dalam sistem pendidikan kita ni. Tapi kita ni perlu melakukannya sentiasa berulang-ulang, berterusan. Di dalam hal ini jadi peranan yang paling penting yang sejak kita ni merdeka ialah dengan kewujudannya Majlis Kebangsaan konsep Malaysia Meraja. Kemudian pada tahun 2009 atas titah perkenan Kebaduli telah wujud majlis tertinggi melalui Islam Meraja yang bertanggungjawab untuk mempertahankan, untuk memelihara, untuk menyebar luaskan lagi konsep MIB ini supaya indah lagi dijadikan was-was bah. Tanya-tanya. Pasal kebanyakannya generasi muda sekarang ini banyak juga tu, bukan belum menyalahkan generasi muda, tapi oleh kerana generasi baru ini sesuatu yang tidak praktikal dan nampak dia mesti yang bertanya. Misalnya persoalan-persoalannya yang misalnya Baduli pernah bercerita, MIB itu adalah merupakan satu anugerahnya. Macam mana tu nya? Anugerahnya, anugerah Allah SWT. Jadi harus kita diperjelaskan. Maksudnya anugerah Allah Ta'ala itu kerana kita ni semua memang apa yang kita ni miliki di dunia ini, bumi kita ni, bumi Brunei Darussalam, bangsa kita ni, harta kita ni, apa semua adalah merupakan milik Allah SWT. Even udara, air yang percuma tu, nikmat dan merupakan nikmat. Dan dalam konsep MIB harus kita ni syukuri. Harus kita ni syukuri yang percuma tu, kita ni bernapas, bangunan ni semua, apatah lagi makanan-makanan daripada bumi itu adalah merupakan hasil kurnia Allah SWT. Dan yang paling kita ni dari segi imabi, hendaklah kita ni rahmati, hendaklah kita ni syukuri dan berdoa
kepada Allah SWT supaya kita ini akan sentiasa dilindungi dan mendapat keselamatan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang sebenarnya MIB. Ya, alhamdulillah ya. Yang penting adalah kita mensyukuri dan MIB ini mesti kita dipertahankan sampai bila kerana tanpa MIB negara kita tidak mungkin akan bersepadu dan hidup aman damai serta makmur dan kebrunaian. Alhamdulillah. Dan kita mengharapkan agar generasi akan datang dapat menghidupkan lagi ketemadunan negara kita sendiri selaku negara dan juga rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam yang telah hidup dalam suasana kemerdekaan aman damai. Terima kasih ya Rampai Pagi mengucapkan kepada Yang Mulia Dr. Awang Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayung merupakan Yang di-Pertua Persatuan Sejarah Brunei Persebar. Sekali lagi Doktor diucapkan ribuan terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa Doktor. Sama-sama. Semoga diberkati dan rahmati Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Ya, jumpa lagi ya. Baik, itu dia tadi intannya. Alhamdulillah satu bual bicara kita yang sangat bermanfaat dan mungkin dapat kita sifatkan ia sebagai satu ilmu yang dapat kita kongsikan bersama pada pagi ini insya-Allah. Dan ada lagi kita bawakan wawancara nanti selepas kita mengikuti siaran berita 9 pagi. Kita akan mengetahui akan kedudukan anak bulan Ramadan kita ya yang akan diru'yah ataupun akan dilakukan hilal pada petang nanti insya-Allah. Menerusi bual bicara kita kira-kira pada jam 9.35 pagi nanti. Jadi Auda terus bersama kami di Rampai Pagi. Ya, dan insya-Allah nanti akan kita bawakan salah seorang tetamu undangan kita iaitu juru ukur astronomi daripada Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan ya. Baik ya, dan kita akan mengikuti satu nanti ya selepas kita mengikuti berita. Dan juga kita akan berehat seketika dan kita akan memberi laluan kepada rakan penyiar kita untuk berita jam 9 pagi ya. Jadi, kepada Auda, mudah-mudahan apa yang Auda lakukan untuk hari ini dipermudahkan dan juga dilancarkan. Ya, jadi kami mengharapkan agar Auda terus setia bersama kami di Rampai Pagi sehingga jam 10 pagi nanti. Baik, kita berehat seketika Auda, kembali kita mengikuti siaran berita 9 pagi.